Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fadlina binti Abdullah alias Abdul Aziz dari SK Datuk Maharaja Lela. InsyaAllah hari ini saya akan berkongsi sedikit berkaitan dengan amalan terbaik PDPR Pendidikan Islam bagi bidang ulum syariah tahun 4. Sebagai langkah persediaan, saya akan meneliti tajuk, objektif dan pencapaian yang disasarkan dalam proses PDPR yang bakal saya laksanakan. Salah satu caranya ialah dengan menyediakan RPS yang lengkap. Kemudian saya akan membina bahan bantu PDPR ini. Bagi mata pelajaran ulum syariah, saya lebih selesa menggunakan kaedah ataupun medium Google Meet. Dan biasanya kami akan menggabungkan ketujuh kelas dan dibentangkan oleh 4 orang guru agama secara bergilir-gilir selama 1 jam bagi bidang ulum syariah. Dan biasanya kami akan berganding bahu. Saya ditugaskan sebagai admin yang akan membina slide PowerPoint mengikut tajuk yang dipilih. Guru-guru lain akan membentang tajuk tersebut mengikut bahagian-bahagian yang telah ditetapkan secara kolaborasi. Seterusnya kami akan membina juga soalan pengukuhan seperti kuis. Kadang-kadang kami akan gunakan word wall dan kami juga akan membantu murid-murid dengan menggunakan modul PDPR yang kami bekalkan seawal cuti PKP lagi. Modul tersebut merangkumi keseluruhan tajuk yang ada dalam buku teks Pendidikan Islam tahun 4. Ia sangat berguna bukan sahaja kepada murid yang boleh mengikuti secara online Google Meet, tetapi juga mungkin ada murid-murid yang mengalami kekangan dari sudut capaian internet ataupun penggunaan gadget yang berkongsi dengan ahli keluarga yang lain, so mereka boleh melaksanakan tugasan ataupun menjawab kuis-kuis tersebut di luar PDPR lah, di luar Meet kami. Okey. Dan kami akan memastikan hebahan awal kelas dilakukan secara maksima supaya murid-murid ini tahu mereka sampai maklumat dan mereka akan menyertai kelas Google Meet yang dilaksanakan. Okey. Ini adalah contoh pembinaan RPS dan pembinaan RPS ini berdasarkan kepada silibus yang telah ditetapkan. Okey. Ini adalah contoh hebahan awal kelas sebelum bermulanya kelas, dan biasanya hebahan ini akan diberi pada malam sebelum kelas dilaksanakan. Kalau kami laksanakan pada hari Jumaat, malam Jumaat itu biasanya kami akan masukkan ke dalam grup-grup kelas semua murid yang terlibat. Okey. Apabila tiba hari tersebut, pelaksanaan yang dilakukan, hebahan itu akan diulang siar kembali secara tegas tetapi mesra. Tegas kenapa? Kerana kami ingin meminimalkan ketidakhadiran murid, mesra supaya tidak mendatangkan rasa stres di kalangan parent yang mungkin tidak mampu untuk memberi ruang kepada anak-anak mereka menyertai Meet. Dan kerana itu jugalah kami akan akan memberi juga tugasan secara offline kepada murid-murid ini. Okey, seterusnya kelas dilaksanakan secara atas talian. Seawal 10 minit sebelum bermulanya kelas, murid-murid sudah dijemput masuk dan diberi peringatan demi peringatan supaya mereka berdisiplin sepanjang kelas dilaksanakan. Dan selama sejam, kelas dilaksanakan di atas talian melalui medium Google Meet melibatkan 7 gabungan kelas dan 5 orang guru pendidikan Islam. Ini adalah contoh bahan bantu yang berbentuk slide PowerPoint. Ya, di sana ada objektifnya. Slide mengikut tajuk. Ini contoh sahaja. Dan akhirnya kami akan memberi penghargaan kepada murid-murid yang join dalam bentuk sijil digital
Ini adalah contoh kuis, tugasan modul yang ada dalam modul yang kami bekalkan. Ini adalah sebahagian contoh sahaja. Okey, ini adalah hasil kerja murid yang kami dapat feedback berbentuk kuis. Dan biasanya saya akan masukkan semua tugasan murid sebagai bukti dokumentasi dalam satu channel yang disusun secara teratur, ya, mengikut bidang Jawi, Quran, Ulum Syariah, juga mengikut hari dan kelas masing-masing. Ia mudah bukan sahaja buat saya untuk mencari bahan dokumentasi ataupun bukti tugasan dihantar, tetapi juga untuk ibu bapa yang boleh melihat kerja anak mereka, ya, dan saya akan menilai tugasan tersebut melalui cara penilaian secara bertulis. Juga sewaktu proses PDPR dilaksanakan, pada waktu tersebut secara direct kita akan bersoal jawab dengan murid melalui kaedah sumbang saran, melalui kaedah pemusatan murid, juga menggunakan kaedah-kaedah lain lah, bersoal jawab dan sebagainya. Dan seterusnya saya akan menilai menilai ataupun dipanggil membuat penilaian ke atas murid tersebut serta mencatatnya di dalam rekod transit peribadi saya. Okey, apakah kekuatan amalan terbaik ini? Kekuatannya seperti yang kita tahu, murid dibimbing oleh guru walaupun ketiadaan PDPR secara bersemuka. Kita boleh memberi respon dan murid boleh memberi juga respon secara cemerlang, kerana sebenarnya pada saya mereka sudah dibiasakan dengan kaedah ini, dengan norma baru ini. Silibus pembelajaran dapat dilaksanakan secara lebih tersusun, objektif dan matlamat PDPR dicapai dengan baik. Ia juga dapat melatih guru dan murid agar lebih cekap menggunakan media maya dengan lebih teratur, tersusun dan efektif. Dan sebenarnya pembelajaran secara begini, ia menyeronokkan dan terbukti kehadiran murid semakin bertambah hari demi hari. Dari sudut kelemahan amalan terbaik ini, pada saya ia tidaklah begitu banyak, kerana memang kita mesti menghadapinya dan melaluinya. Masalah utama hanyalah pencapaian internet yang lemah, di samping masalah dalam diri murid itu sendiri, iaitu motivasi yang kurang di kalangan ibu bapa dan murid untuk berusaha menyertai kelas. Kenapa saya kata begitu? Kerana hampir majoriti murid kalau di SK Datuk Maharaja Lela aliran tahun 4, mereka telah menerima bantuan gadget. Mereka ada menerima bantuan gadget daripada banyak pihak. Cuma tinggal lagi mungkin ada di kalangan beberapa orang murid yang berada di kawasan-kawasan yang tidak dapat capaian internet yang luas. Tetapi ianya bergantung kepada motivasi diri masing-masing. InsyaAllah itu sahaja perkongsian saya pada kali ini. Yang baik datang dari Allah, yang lemah itu adalah kekurangan diri saya sendiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.